Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dapat sama-sama pagi ni mengikuti kelas pengajian hadis kita. Hak biasanya kita buat pengajian hadis Sahih Bukhari. Maknanya hak tu adalah yang paling sahih lah di antara kitab-kitab kita. Walau bagaimanapun, oleh kerana banyak tersebar di kalangan kita ni hadis-hadis yang dhaif, dan seburuk-buruk hadis dhaif ialah hadis maudhu'. Kita kena kenal lah juga hadis-hadis itu. Kalau tidak kita tidak akan kata dapat menghargai dengan sebenar-benarnya kelebihan hadis yang sahih itu kalau kita tidak mengetahui hadis maudhu'. Sebab kita kata kalau kita tak tahu gelap, maka kita tidak tahu nikmat cerah tu, apa keistimewaan cerah. Kalau tidak tahu malam, tak tahulah siang, berapa harga siang itu. Tak tahu hak jahat, kita tak tahu harga baik tu setara mana, betapa nilainya kebaikan itu. Begitu juga tak tahu sakit, tak rajin sakit, kita tak tahu nilai kesihatan yang ada pada kita tu. Begitulah seterusnya. Berkenaan dengan hadis ni pun lagu tu juga. Gapo-gapo pun dalam dunia ni ada lawan dia lah, kira-kiranya wasyaf'i wal watr, demi yang genap dan yang ganjil. Yang ganjil tu makhluk lah, yang genap tu makhluk lah, yang ganjil tu Allah. Yang genap tu ada lawan dia. Dengan sebab itulah mustahak sekali kita tahu tentang hadis-hadis maudhu' ni, supaya kita dapat lebih menghargai hadis yang sahih itu. Dan dengan itu kita dapat membezakan sedikit sebanyak, akan timbul apa dia orang kata malakah, yakni kemampuan dalam diri kita untuk membezakan di antara hadis yang sahih dan hadis yang maudhu'. Bahkan hadis yang dhaif pun kita akan dapat beza. Tajuk kita ni 99 usul dirayah. Di dalam pengajian hadis, untuk menilai sesuatu hadis itu, meletakkan hadis pada tahap dia ataupun pada kedudukan dia, dia ada dua cara, dua kaedah, dua sistem. Yang pertamanya iaitu sistem riwayah. Luaslah tu, luas. Yang keduanya sistem dirayah. Dia ada dua sistem. Yang kita nak bincang hari ni ialah sistem dirayah. Dan dalam sistem dirayah tu dia ada usul dia pula. Usul-usul ini kalau kita pegang, kalau kita letak di hadapan kita, maka ia akan memandu kita untuk mengenali hadis-hadis ni. Dari segi riwayat itu, mungkin kita orang ramai-ramai ni kan, kita umum ni, orang awam ni, kita tak berapa reti lah, tidak dapat guna dengan sepenuhnya sistem itu. Sebab apa? Ini melibatkan perawi-perawi dia. Perawi-perawi ni kitabnya banyak sangat lah. Beratus-ratus lah pula kitabnya tentang perawi tu. Sejarahnya, namanya, binnya, kuniahnya, gelarannya, tahun berapanya, belajar dengan siapanya, anak muridnya siapa, dan sebagainya. Itu mesti diketahui. Untuk menilai sesuatu hadis mesti diketahui. Kemudian ada hadis yang mungkarnya macam mana, hadis yang syadznya macam mana, hadis muallalnya macam mana, hadis musahhafnya macam mana, maklubnya macam mana. Itu semua bincang di dalam sistem riwayah. Banyaklah waktu tu. Kita tidak nak bincang tu sebab waktu payah sikit. Untuk orang ramai ni nak guna kaedah tu, dia mesti kena belajar hak tu.
ilmu rijal hadis, orang panggil, tentang perawi-perawi hadis, dia kena tahu hak tu. Lepas pada tu kena tengoklah hadis-hadis ni. Kadang-kadang satu hadis ni melalui sanad ini dia dhaif, tapi melalui sanad yang lain tidak dhaif. Banyak kerja lah tu. Nak tengok, yang pentingnya sanad itu, tengok perawi itu. Perawi ni baik ke tidak, boleh diterima ke tidak. Itu satu bidang khusus, iaitu sistem riwayah. Yang kita nak bincang ni ialah sistem dirayah. Dirayah ni mudah sikit kalau kita nak kira, tapi mudah-mudah pun tidak tidak mudah benar juga. Cumanya ada kaedah umum kita boleh bagi, boleh nampak selalu, guna fikiran. Sebab dirayah ni makna dia menggunakan logik, akal, fikiran kita. Kita fikir, nak sabar ke benda lagu ni? Gitu. Apabila kita diceritakan sesuatu hadis, apa yang dikatakan hadis tu, kita pun fikir, bunyi lagu ni. Kalau kita sekurang-kurangnya sudah baca, sudah ikuti tentang sistem dirayah ni, kita akan boleh mengecamnya. Ni pasal ni ada unsur-unsur ni, kita boleh ada tanda. Hak tu yang kita nak cerita ni, sebab mudah untuk orang ramai. Kalau nak cerita riwayat tu, dia kena banyak masa. Hak ni pun sebenarnya banyak masa juga, tapi mudah sikit. Sebab apa? Semua Allah SWT, orang ni Allah SWT bagi logik kepada dia, akal kepada dia, munasabah ke tidak munasabah. Hak tu lebih mudah. Tak apalah, kita tengok 99 usul dirayah. Sebut 99 ni, bukanlah maknanya 99 ni saja. Ingat, kena ingat tu. Bukan makna tak ada lebih, tak ada kurang dah. Sistem usul dirayah ni dah lebih lagi bahkan daripada ni. Mungkin kalau kita tengok, kita nak lebih kemah lagi supaya tidak berulang, mungkin kita boleh ambil usul lain, letak di tempat-tempat ni, boleh. Beginilah ya, jadi ambil 99 itu sempena nama Allah SWT yang Maha Suci. Nama Allah SWT tu pun, kata 99 tu bukan itu saja namanya, lebih lagi. Kalau orang kata nama Allah 99 itu saja, tak kena tu. 99 itu ada dalam satu hadis. Sebut belakang, ada hadis begitu. Bukan bermakna hak tu saja, ada yang tidak disebut di situ juga merupakan sifat Allah, nama Allah SWT juga. Misalnya Dzit Taul dan lain-lain lagi, tak ada dalam 99 tu, tapi nama Allah juga. Begitulah juga dengan ni. Bila kita kata 99, janganlah ingat terhenti setakat ni saja usul ni, tidak lebih daripada ni, tidak, bukan begitu. 99 usul dirayah yang amat penting kita tahu, demi menjaga ketulinan dan kesucian agama Islam. Usul-usul ini juga akan menyelamatkan mereka daripada tipu daya dan perancangan jahat pihak musuh-musuh Islam di sepanjang zaman. Ulama-ulama kita dahulu, daripada dahulu sampai sekarang ni pun memang memberikan perhatian tentang perkara ini, supaya panduan praktikal ini diterima oleh umat dalam keadaan tidak bercampur baur dengan kepalsuan yang sentiasa disebar luaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Kerana itu lahirlah orang-orang seperti Imam Ahmad, Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Al-Imam Bukhari, Ali bin Ma'in, Ali ibn al-Madini, dan ramai lagi ulama-ulama hadis yang lain. Mereka inilah orang-orang yang sebenarnya berusaha daripada awal lagi dalam menapis ataupun menilai hadis-hadis ini. Kemudian usul-usul ini orang kemudian lagi dia kumpulkan hak imam-imam dulu sebut tu, dia sebut dalam kitab masing-masing. Umpamanya yang kita sebut ni, akan sebut ni 99 ini, telah disebutkan oleh Ibnul Qayyim, As-Sakhawi, Ibnul Jauzi, Al-Jazari, Mulla Aliul Qari, dan di Pakistan Maulana Habibur Rahman, rahimahumullah. Ni ramai lagi hal lain, cuma ni sebut contoh sebab mereka ni lebih banyak sikit sebut berbanding orang lain. Banyak sikit sebut.